A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersiaran lagi dalam program E-Belajar, anjuran Jabatan Pendidikan Melaka Kementerian Pendidikan Malaysia. Jom belajar sains tingkatan 2. Saya Puan Sarah binti Ibrahim dari SMK Naning akan mempersembahkan bab 8 daya dan gerakan di bawah standard kandungan kesan daya. Okey, perhatikan standard pembelajaran 8.2.5 dan juga 8.2.6. So, kita perhatikan dulu standard pembelajaran 8.2.5 iaitu menjalankan eksperimen dan juga berkomunikasi mengenai tekanan serta aplikasinya dalam kehidupan harian. Seterusnya kita belajar dulu apa yang dikatakan tekanan. Tekanan adalah daya yang bertindak ke atas satu unit luas permukaan. Tekanan juga boleh ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan. Berdasarkan takrifan ini, maka wujudlah formula untuk tekanan iaitu tekanan sama dengan daya dalam unit Newton dan per luas permukaan unit meter persegi. Oleh itu unit SI bagi tekanan adalah Pascal, P huruf kecil, dan sekiranya kita hendak menulis dalam bentuk simbol P huruf besar dan A adalah huruf kecil. 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Tekanan akan memberi kesan satu daya di mana dia akan bertindak ke atas satu-satu permukaan bergantung kepada keluasan permukaan daya yang dikenakan. Iaitu sekiranya luas permukaan itu lebih kecil, maka tekanan akan menjadi lebih besar. Sekiranya luas permukaan lebih besar, maka ia akan menghasilkan tekanan. Tekanan akan menjadi lebih kecil. Konsep tekanan ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Pertama, cuba kita melihat senario tentang kasut bola sepak berpaku. Di bawah tapak kasut bola ini, dia mempunyai paku yang tajam di mana luas permukaannya adalah kecil. Dan seterusnya ini akan menghasilkan tekanan yang besar. Kesan dia, impact dia akan menyebabkan kasut tersebut akan menjadi mencengkam permukaan padang supaya pemakai tidak mudah tergelincir. Yang kedua, kita perhatikan pisau. Di bahagian tempat pemotong pisau mempunyai mata yang nipis. Ini menghasilkan satu luas permukaan yang kecil dan seterusnya menghasilkan tekanan yang besar. Luas kecil, tekanan akan menjadi lebih besar. Dan kesannya membolehkan bahan dapat dipotong dengan mudah. Contoh yang ketiga, kita dapat perhatikan pada kasut peluncur ais. Di mana di bahagian bawah tapak kasut tersebut ia mempunyai kepingan logam yang nipis. Oleh itu,
Luas permukaan adalah kecil dan ini akan menghasilkan tekanan yang besar ke atas ais dan menyebabkan ais akan menjadi cair dan seterusnya memudahkan peluncur meluncur di atas ais. Contoh yang keempat adalah tentang paku. Ujung paku mempunyai luas permukaan yang kecil. Ini akan menghasilkan tekanan yang besar apabila diketuk. Dan seterusnya memudahkan paku tersebut terbenam apabila diketuk. Okey, untuk memudahkan kita mengingat konsep tentang tekanan ini, saya ingin berkongsikan macam mana kita mudah ingat. Okey, konsep tekanan. Okey, kita perhatikan. Kita bagi dulu sini. Tekanan tinggi. So, bila kita ingat tekanan tinggi, kita cuba ambil contoh. Ambil contoh paku. Ataupun pisau. Kita ambil contoh pisau. So, bahagian pisau tu, di bahagian tempat memotong tu, dia adalah nipis. Bila dia nipis, maksud dia luas permukaan. Ni dia punya scientific term tu. Luas permukaan akan menjadi kecil. So, bila luas permukaan menjadi kecil, ini akan menyebabkan tekanan akan jadi tinggi. Okey, tekanan akan jadi tinggi. Dan apa kesan dia? Kesan dia, pisau mudah untuk memotong bahan. Begitu juga konsep tekanan ni boleh kita ingat dengan mudah. Kita opposite daripada tekanan yang tinggi. Oppositekan dia. So, bila kita dah ingat tentang tekanan tinggi, possibility untuk kita mengingat tekanan rendah ni adalah mudah sebab kita sebalikkan daripada tekanan tinggi. Tekanan rendah, kita bagi contoh tapak gajah. Tapak kaki gajah. Tapak kaki gajah ni dia besar. Okey. Bila dia besar bermaksud luas permukaan, ni tadi nipis kan. Yang ni jadi besar. Luas permukaan akan menjadi besar. Seterusnya tekanan akan menjadi rendah. Okey, tekanan rendah. Bila tekanan rendah, kesan dia. Bagi bahagian kesan ni. So, kesan dia. Okey, tapi tapak kaki gajah tidak akan tenggelam lah. Dia tak akan, bila gajah tu berjalan, tapak kaki tidak tenggelam ke dalam, tidak tenggelam di dalam tanah. Itu cara kita nak mudah ingat. Okey, seterusnya kita perhatikan standard pembelajaran untuk 8.2.6, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi. Kita nak huraikan dan berkomunikasi mengenai tekanan gas merujuk kepada teori kinetik gas. Okey, tekanan gas ini kita boleh tahu dia wujud dengan melihat belon mengembang dan mengempis. So, bila belon ni mengembang, kita tiup
udara di dalam belon. Jadi zarah udara yang kita tiup itu akan memberi tekanan pada dinding belon, lalu dia akan mengembang. Tapi sekiranya kita lepaskan udara, belon akan menjadi flat, mengempis, sebab udara dah dikeluarkan. Jadi tekanan atmosfera di luar akan akan memberi pressure, akan beri tekanan di bahagian luar belon, maka dia akan mengempis. Okey, seterusnya kita study tentang apa yang dikatakan teori kinetik jirim yang berkaitan dengan gas. Teori kinetik gas menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas, berlanggar dan berlanggar. Dia dahlah bergerak bebas kan. Okey, kita tengok molekul kat sini. Zarah ni digambarkan oleh saintis dalam bentuk bulat. Okey, dia bebas bergerak, molekul udara ni bebas bergerak dan berlanggar dengan dinding bekas. Keadaan kekerapan pelanggaran zarah dengan dinding bekas inilah yang dinamakan tekanan udara. Okey, sekarang kita nak perhatikan apakah faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Terdapat dua faktor, iaitu yang pertama adalah isi padu. Cuba perhatikan perajaan ni. Sekiranya isi padu ni besar, katakanlah 5 cm padu. Jadi, bilangan zarah ni tetap. Bilangan zarah dalam ni tetap, kita tetapkan. Jadi, bila isi padu besar, kurang berlanggar, zarah-zarah ni kurang berlanggar dengan dinding bekas, maka tekanan akan menjadi kecil. Sebaliknya, bila kita tekan omboh ni dan isi padu akan menjadi kecil, katakanlah 3 cm padu. Okey, zarah-zarah akan kerap berlanggar antara satu sama lain dan seterusnya kerap melanggar dinding bekas. Dan ini akan menyebabkan tekanan akan menjadi tinggi. Itu juga dengan faktor yang kedua, iaitu suhu. Okey, suhu ni terbalik. Kalau isi padu tadi besar, tekanan rendah. Okey, yang ini pula suhu rendah, tekanan akan jadi rendah. Okay, bila suhu rendah, iaitu contohnya pada 20 darjah Celsius, zarah-zarah ni akan kurang berlanggar dan juga kurang melanggar dinding bekas, maka tekanan akan menjadi kurang. So, sekiranya suhu ini ditinggikan sehingga 80 darjah Celsius, okay, zarah-zarah ini akan kerap melanggar sesama sendiri dan melanggar dinding bekas, maka menyebabkan tekanan akan menjadi tinggi. Okey, kita boleh tengok secara detail faktor yang mempengaruhi tekanan udara ni tadi tentang isi padu. Okey, kita tengok omboh ni dan tengok kat sini, tolok bondon kat sini. Bacaan tolok bondon kat sini adalah 2 kilopascal. Okey, ini menunjukkan bila isi padu besar, zarah kurang untuk berlanggar dengan dinding, maka tekanan akan menjadi kurang. Seterusnya, kalau kita melihat tolok bondon di sini, untuk kita tekan omboh ke bawah, ini menunjukkan isi padu dah jadi kecil. Okey, yang ni tadi besar. Jadi kat sini tadi besar ni isi padu ni. Ni sekarang ni dah jadi kecil. Jadi zarah-zarah udara di dalam ni akan menghentam, akan melanggar dinding ini dengan kerap, maka bacaan tolok bondon akan menjadi tinggi 9 kilopascal. 9 kilopascal. Ini maksud tekanan akan menjadi tinggi. Tekanan akan menjadi tinggi. Tadi bila zarah-zarah berlanggar dengan kerap, maka tekanan udara dalam bekas tersebut akan meningkat. Okey, begitu juga dengan suhu. Bila suhu rendah, okey, zarah-zarah akan lambat bergerak dan juga menghentam dinding, maka tekanan akan menjadi rendah. Bila suhu tinggi, bila suhu semakin tinggi, zarah-zarah ini akan bergerak dengan pantas dan melanggar dinding dengan cepat, jadi tekanan akan menjadi tinggi.
Okey, sekarang kita melihat pula tentang apa yang dikatakan tekanan atmosfera. Perhatikan gambar rajah kotak ini. Okey, pada peringkat awal, pada straw ni ada zarah-zarah udara. So bila kita sedut, okey, bila kita sedut air dalam minuman, sedut air minuman dalam kotak ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam akan menjadi kurang. So bila kita sedut, tekanan kat dalam kotak ni akan menjadi kurang. Sebab zarah tadi kita dah sedut. Okey, jadi tekanan akan menjadi kurang. Apa yang berlaku? Tekanan di luar, tekanan udara di luar adalah lebih tinggi. Jadi dia akan menghentam ataupun menekan menghentam permukaan kotak ini sehingga ia menjadi kemik. Okey. Jadi tekanan udara di luar itulah yang dinamakan tekanan atmosfera. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, aplikasi tekanan udara dalam kehidupan seharian ini kita boleh tengok. Okey, ni contoh satu lagi minuman yang dalam cawan pula, penyedut minuman ni, nombor satu ni. Jadi apabila kita menyedut gunakan straw ni, maksud dia udara tu yang disedut. Okey, bila udara telah disedut, maka ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Dalam straw ni akan hasilkan tekanan yang rendah sebab zarah-zarah ni semua dah tak ada. Asalnya ada, macam ni ada, tapi bila kita dah sedut dah tak ada, jadi tekanan akan jadi rendah. So bila tekanan rendah, tekanan udara, ni tekanan udara di luar akan menjadi tinggi, menolak. Kesan dia akan menolak air ni masuk ke dalam straw penyedut minuman. So kita dapatlah air minuman ni sebab wujud tekanan rendah kat sini tekanan tinggi. Ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita boleh perhatikan picagari. Okey. Ni gambar picagari. Okey. Apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita tarik omboh tu ke atas. Okey. Bila kita tarik omboh ni ke atas, ini akan menyebabkan tekanan akan menjadi rendah di sini. Tekanan akan menjadi rendah. Okey. Di dalam omboh ni. Inilah tekanan menjadi rendah. Okey, apa yang berlaku? Tekanan daripada luar di sini akan lebih tinggi daripada bahagian dalam dan seterusnya akan tolak air ni untuk masuk ke dalam picagari. Jadi itulah caranya air boleh masuk ke dalam picagari. Contoh yang ketiga, kita boleh melihat di dalam pam semburan. Okey, contoh yang ketiga. Sama juga konsepnya, kita omboh ditolak. Okey, kat sini omboh ni ditolak dulu ke sini. Ini akan menyebabkan udara akan dipancut keluar dengan laju. Jadi udara akan keluar. Okey, udara akan keluar. So bila udara keluar, tekanan di sini akan menjadi rendah. Okey. Tekanan di sini akan menjadi rendah. Kat sini, kat bahagian muncung ni. Okey, tekanan rendah di bahagian muncung. Tekanan akan menjadi rendah di bahagian muncung. So apa yang berlaku? Tekanan daripada luar di sini lebih tinggi. Tekanan udara di luar tu akan menjadi lebih tinggi. Ini akan memaksa racun serangga masuk. Dipaksa masuk ke dalam tiub logam, dan seterusnya racun serangga boleh dipecahkan menjadi titisan kecil dan seterusnya boleh dikeluarkan dengan laju dari silinder. Ini petani gunakan untuk meracun tanaman yang diserang serangga perosak. Yang seterusnya yang ketiga, okey, ini yang keempat, kita melihat sifon. So siapa-siapa akuarium untuk melihara ikan, untuk memudahkan kita tukar air pada akuarium, kita menggunakan konsep tekanan di sini, gunakan kaedah sifon ni. Kita pastikan air keluar daripada C ni. Okey, air mengalir daripada bahagian bawah salur di bahagian C
dan menyebabkan di sini tekanan akan menjadi rendah. Okey. Sini rendah dan sini akan menjadi rendah lah, sebab ni asalnya ada tapi bila dah sedut dah tak ada. Okey, jadi tekanan kat sini menjadi rendah dalam salur ni. Tekanan di sini akan menjadi rendah. Okey. Tekanan yang rendah akan terbentuk di dalam salur. So apa yang berlaku? Tekanan udara daripada luar akan menolak air masuk ke dalam sifon. Masuk ke dalam salur, masuk ke dalam salur, dan seterusnya air masuk ke dalam salur ini dan dapat dikeluarkan. Contohnya gambar rajah ni macam ni. Air ni akhirnya bila tekanan dalam salur ni rendah, air di dalam akuarium ni akan memaksa masuk di dalam salur ini, jadi air akan keluar. Jadi air akan keluar melalui salur ni. Air akan keluar melalui salur dan akuarium kita dapat dikosongkan. Jadi kita tak perlu nak angkat akuarium ni berat-berat ni. Seterusnya kita boleh melihat aplikasi tekanan udara ni pada contoh yang kelima. Pump. Sekiranya berlaku tersumbat pada sinki di rumah kita, kita tekan pump ni ke bawah, kan? Jadi kita tekan pump ini ke bawah, pump itu akan memaksa udara di dalam ni keluar. Udara akan keluar kat sini actually ada udara asalnya. Okay. So bila kita pump, jadi udara tu akan keluar sini, akan keluar daripada sini. Ini akan memberikan di sini keadaan ni tekanan akan menjadi rendah. So apa yang berlaku? Mangkuk getah akan melekat pada permukaan sinki dan tekanan yang lebih tinggi di luar. Tekanan kat luar ni tinggi. Seterusnya dia akan menolak tekanan yang tinggi tersebut, akan menolak kotoran yang tersumbat supaya dapat ditarik ke atas. So dapat disedut naik ke atas. Bila tekanan sini rendah, tekanan di sini rendah, tekanan dekat luar tinggi, ini akan memaksa kotoran-kotoran kat sini akan tertolak naik ke atas dan mudah untuk disedut. Seterusnya kita boleh aplikasikan yang keenam untuk mengeluarkan susu daripada tin. Okey, tin susu ni kita buat dua lubang, satu di kawasan sini, satu lagi di kawasan sini. So apa yang berlaku? Udara akan masuk. Udara akan masuk di kawasan sini. Lubang yang kedua ni, katakanlah ni lubang pertama, ni lubang yang kedua. So jadi kat sini, keadaan di sini akan berlaku tekanan udara di dalam dan juga tekanan kat luar, dia akan seimbangkan. Dia akan seimbangkan tekanan udara yang masuk ke dalam ini dan juga tekanan udara yang berada di dalam. So ini akan memaksa susu itu keluar daripada lubang satu. Pada lubang satu ni, jadi tekanan udara akan menolak udara ke dalam lubang yang bertentangan. Okey. Untuk mudah untuk kita ingat, kita tambah lagi satu page. Okey. Tips untuk mudah ingat tentang konsep tekanan ni. Sebab dalam belajar sains ni, bila kita menguasai konsep ataupun prinsip satu-satu scientific mechanism, maka kita telah menguasai subjek sains itu sendiri, konsep tekanan. Okey, kita ambil contoh satu. Pertama, kita perlukan sediakan satu keadaan tekanan rendah. Okey, sediakan keadaan
tekanan rendah. Okey. Contohnya macam penyedut minuman tadi, straw ni tadi. Okay. Asalnya kita ada zarah dalam ni, dalam udara. So, bila kita tiup, bila kita sedut, okay, bila kita sedut, zarah ni dah dikeluarkan dah. Okay, zarah ni dah tak ada. Kita buat dulu. Okay. Sekarang ni ada, bila kita sedut, dia akan jadi ruang macam ni. Ini keadaan ini akan menyebabkan sini dah jadi tekanan rendah. So, apa yang berlaku? Keadaan akan menjadi satu lagi keadaan yang kedua, dia akan menjadi keadaan tekanan tinggi. Bila kita dah wujudkan tekanan rendah di sini, ni tadi bekas ni, okay. Jadi tekanan pressure dari peluar, iaitu tekanan udara di atmosfera, akan memberi keadaan tekanan tinggi. Okey. Keadaan tinggi akan wujud di sini. So yang ketiga barulah kita akan tengok dia punya kesan. Apa dia punya implikasi dia? Kesannya, tekanan udara yang tinggi, ni air, dia akan memaksa air masuk ke dalam penyedut minuman ni. Jadi air dapat, kesannya air dapat disedut lah. Jadi kita dapatlah, walaupun air tu berada di dalam kotak, jadi kita boleh sedut minuman itu dan kita dapat minum. Dan sekiranya keadaan dia berterusan, akhirnya nanti kotak ni pula akan menjadi kemik sebab pressure daripada luar akan menghentam kotak yang sedia ada ni, yang tekanan lidah rendah tadi, dia akan menjadikan kemik. Jadi konsep tekanan ni kita boleh applykan semua peralatan yang saya terangkan tadi, yang sampai 6 tu tadi. Ada 6 peralatan. Jadi saya ucapkan sekian terima kasih untuk kali ini, dan seterusnya saya dengan berbesar hati dan rasa rendah diri segala penghargaan yang saya tujukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Halu Gajah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, guru-guru sains seluruh negeri Melaka, penerbit buku teks sains tingkatan 2, dan semua yang terlibat dalam menjayakan program e-belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.